Okey, jadi ini adalah video kedua untuk topik fungsi. Bab pertama, matematik tambahan, tingkatan 4. Okey, jadi video ini akan mencangkupi fungsi gubahan, fungsi sungsangan dan juga dia bagi gubahan cari balik fungsi. Okey, jadi kita tengok dulu fungsi gubahan. Apa itu fungsi gubahan? Fungsi gubahan ialah gabungan dua fungsi. Maksudnya saya bagi kamu fx, bagi kamu gx, and then saya nak cari fgx, gfx. Asalkan dia adalah gabungan daripada dua fungsi. Okey, mari kita tengok contoh. Kamu akan lebih faham . Okey, jadi contoh ini saya ambil dari buku teks kamu muka surat 14. Saya bagi kamu fx, gx. And then suruh tentukan fungsi gubahan. Jadi tengok dia adalah gabungan antara dua fungsi. Saya boleh suruh cari fg, cari gf, f square dengan g square. Okey, kita akan buat satu demi satu. Jadi langkah pertama kita tukarkan persamaan yang diberi tu dalam bentuk persamaan. So saya akan buat fx sama dengan 2x. Gx sama dengan x square tolak 5. Okey, so A saya nak cari FG. FG maksudnya saya akan gantikan G masuk ke dalam F. Jadi ketuanya adalah F. Jadi saya salin dulu persamaan untuk F. Dengan syaratnya X tu tukar kepada kurungan. So saya ada dua kurungan. And then X itu saya akan salin yang belakang. Yang belakang dia dah G kan. So sekarang saya salin G. So G ialah X square tolak 5. Nanti baru saya kembangkan 2 darab kedua-duanya. Jadi jawapannya 2x square tolak 10. Sebab 2 darab 5, I dapat 10. Okey. Then baru saya buat B. So B ialah GF. Jadi yang ketua saya ialah G. Sekarang saya salin persamaan G. Dengan syarat tukarkan X tu kepada kurungan. So saya ada kurungan kuasa 2 tolak 5. Baru saya salin yang F. Belakangkan F. So sekarang I salin F. F adalah 2X. Nanti baru saya kembangkan. 2X tu kuasa 2. So 2 perlu kuasa 2. So 2 kuasa 2 I ada 4. X kuasa 2 tolak 5. So ini ialah jawapan untuk B. Baru saya pergi buat C. Apa yang dimaksudkan F kuasa 2? F kuasa 2 maksudnya F masukkan ke dalam F. Maksudnya dua-dua saya ambil daripada F. So saya salin dulu F. So F ialah 2X. Kan tukar kurungan. And then salin yang belakang. Sekarang belakang pun F. Salin lagi F. So F ialah 2X. So saya kembangkan dapat 4X. Okey. And then soalan D pun sama. Saya nak G kuasa 2. Maksudnya G masuk ke dalam G. Jadi dua-dua saya salin G. So saya salin dulu G. So G ialah X square tolak 5. Saya kata X tu tukar kurungan kan. Baru saya masukkan yang belakang pun G. So salin juga G. Saya ada X square tolak 5. Nanti saya nak kembangkan. Ini kamu punya kuadratik. Sebenarnya yang kelas saya dah ajar. Dia ada satu cara kita nak kembangkan. Okey, mari kita imbas kembali dulu. Macam mana I nak kembangkan kuadratik? Okey, cikgu buat dekat atas. Contohnya macam mana saya nak kembangkan X tolak 3 kuasa 2. Tanpa saya buat dua kurungan tu. Tak nak lagi dua kurungan. Sekarang emat kan, kita nak cepatkan. Jadi saya ada satu cara, iaitu saya guna cara KDK. K maksudnya kuasa, D tu maksudnya darab, K pun kuasa. Jadi sekarang saya ambil sebutan pertama, kuasa 2 kan. So saya akan ambil X, saya kuasa 2 kan. So saya dapat X kuasa 2. Yang darab tu maksudnya saya ambil sebutan pertama, darab sebutan kedua, and then darab 2. So saya ada X darab negatif 3 and then darab 2. Jadi sini saya dapat negatif 6X.
Yang akhir sekali pun kuasa. Maksudnya saya ambil sebutan yang terakhir tu. Sebutan kedua saya kuasa 2 kan. Negatif 3 kuasa 2. Jadi saya ada positif 9. Jadi jawapannya ialah x square tolak 6x tambah 9. Jadi sebenarnya semua ini adalah dalam fikiran. Jadi sekarang saya ajar baru saya tunjukkan. Jadi saya guna konsep K, D, K. Kuasa, darab kuasa. Harap ini boleh bantu kamu lebih cepat untuk kembangkan satu sebutan yang melibatkan kuasa 2. Okey, jadi sekarang kita akan kembangkan. So, langkah pertama saya buat K, D, K. So, K, sebutan pertama kuasa 2 kan. So, X kuasa 2, kuasa lagi 2. So, saya ada X kuasa 4. And then D ialah sebutan pertama darab sebutan kedua and then darab 2. So 5 darab 2 saya ada 10. X kuasa 2. So ialah negatif 10 X kuasa 2. So kuasa darab akhir sekali ialah kuasa. Iaitu sebutan yang kedua. Negatif 5 ini kuasa 2. So saya ada positif 25. Okey, tak cukup ruang kan? So saya buat dekat bawah. Jangan lupa ada tolak 5 lagi kan? So saya perlu tolak 5. Jadi jawapannya ialah X kuasa 4 tolak 10 X square tambah 20. So ini ialah jawapannya. Okey, jadi ini adalah fungsi gubahan. Maksudnya fungsi yang melibatkan lebih daripada satu. Jadi dalam silibus SPM, kamu hanya belajar 2 sahajalah, gabungan 2 fungsi. Saya boleh bagi 2 fungsi yang sama ataupun 2 fungsi yang berlainan. Okey, satu lagi contoh. Ini saya pun ambil dari buku teks muka surat 14, latih diri 1.4. Saya ambil soalan 2. Saya bagi kamu fx, gx. Saya ambil soalan D lah. Daripada sini, kamu pun boleh carikan fgx, gfx, f kuasa 2 dan juga g kuasa 2. Sebab saya nak tunjuk lagi satu soalan biar kamu lebih faham. Jadi sekarang saya boleh carikan fgx dulu. So kalau fgx maksudnya saya masukkan g ke dalam f. Jadi langkah pertama salin yang depan. Depan ialah ketua. So saya salin depan. Dengan syarat x tukar kepada kurungan. So saya buat kurungan tolak 5. And then baru saya salin yang belakang ialah g. Masukkan. So g ialah 1 per x tolak 1. Okey, sebenarnya buat sampai sini sudah ada markah. Sebab kalau kamu tak pandai nak kumpulkan dia jadi satu satu pecahan. Sekarang dia ada 2 sebutan kan. Jadi sebenarnya kalau saya nak gabungkan boleh. Maksudnya saya perlu samakan penyebutnya. Jadi saya perlu ambil 5 tu, I pergi darab x tolak 1 per x tolak 1. Sebab sekarang saya nak samakan penyebutnya. Jadi sekarang saya ada 1 per x tolak 1. Dia akan tolak 5 darab dengan x tolak 1 bawah pun x tolak 1. Sebab saya nak gabungkannya. Okey, jadi semua ini sebenarnya dia melibatkan kamu punya konsep matematik. Okey, kalau siapa yang lupa maksudnya kamu perlu ulang kajian kamu punya silibus menengah rendah, silibus tingkatan 3. Nanti baru saya pergi kembangkan 5x dengan ini. Jangan lupa depan dia ada tolak So dia ialah 1 tolak 5x. So negatif 5 darab negatif 1 kamu ada positif 5. And then per x tolak 1. Jadi sekarang jawapannya 1 tambah 10. So 11 tolak 5x per x tolak 1. Ini adalah jawapannya. Okey, yang melibatkan pecahan lebih susah kot. Okey, and then saya boleh cari lagi gfx. Gfx maksudnya saya akan salin yang depan dulu. Depan ialah g. So salin dulu g dengan syarat x tukar kepada kurungan tolak 1. Nanti baru saya masukkan yang belakang. Yang belakang ialah f. So ada x tolak 5.
So jawapannya 1 per X tolak 5 tolak 1. Ini satu pecahan sahaja kan. So saya tak perlu buat macam langkah tadi. Yang darab tu tak payah. Jadi jawapannya 1 per X tolak 6. Okey. Lepas tu saya boleh carikan F kuasa 2. F kuasa 2 masukkan F masuk ke dalam F. So saya salin dulu F dengan syarat X tukar kurungan tolak 5. Cerita saya sentiasa sama. Sebab saya nak kamu ingat sahaja satu cerita. Dan saya salin lagi F. So F ialah X tolak 5. Salin lagi. So jawapannya X tolak 5 tolak 5. So kita ada X tolak 10. Okey, akhir sekali yang ada pecahan, susah sikit kot. G kuasa 2, iaitu saya masukkan G ke dalam G. So, saya salin dulu G. 1 per X tukar kurungan, tolak 1. Salin lagi G, 1 per X tolak 1. Okey, and then nak buat macam mana? Sebab dia ada X tolak 1 tu. So, saya nak samakan pecahan. So, samakan yang sebelah je. Atas tu boleh biarkan. Atau kamu nak buat pun boleh. Yang atas tu kita biarkan lah. Dia lebih senang. So, saya akan buat 1 per yang bawah tu. Jadikan dia sama. So, 1 tu I perlu darab X tolak 1 per X tolak 1. Macam tadi lah. Dekat soalan FG. Yang macam tadi. I darab atas dan bawah biarkan sama. So, ini depan masih salin 1 per X tolak 1. And then tolak X tolak 1 per X tolak 1. Jadi sekarang penyebut sudah sama kan yang bawahnya. So, saya salin yang atas je. So, ada 1 tolak X. And then tolak 1. So, ada tambah 1 per X tolak 1. Okey, jadi 1 per semua ini. Jadi yang paling bawah ini saya boleh pindah ke atas. So jawapannya ialah X tolak 1. Yang bawahnya bahagi. Yang ini kamu pun boleh pemudahkan. So 1 tambah 1 adalah 2. So saya ada 2 tolak X. Inilah jawapannya. Okey, yang melibatkan pecahan lebih susah sikit. Jadi saya ambil contoh D ni sebagai contohlah. Soalan 2D. Yang A, B, C tu senang. Saya rasa kamu semua boleh buat kot. So, saya tak tunjuk di sini lah. Saya tunjukkan D sahaja yang saya rasa lebih susah. Okey, ini ialah dia suruh kamu carikan nilai. Maksudnya bila carikan nilai, dia mesti adalah satu nombor sahaja. Dia tidak melibatkan fungsi lagi. Tapi masih kamu perlu cari dulu fungsi kubahan. Contohnya yang contoh 9. Okey, kita buat satu-satu lah. Kalau saya bagi fungsi F tukar ke dalam bentuk persamaan. So, Fx ialah X tolak 1. And then Gx ialah X square tolak 3X tambah 4. Okey, nanti saya carikan Fg2. So, yang A, saya cari dulu Fgx. Saya biarkan 2 dulu. Maksudnya saya carikan Fgx. So, saya salin macam tadi F. F ialah X tolak 1. So, saya jadikan kurungan tolak 1. And then saya masukkan yang G. Okey, macam tak muat Okey, besarkan sikit. So, saya salinkan yang G. So, G ialah X square tolak 3X tambah 4. And then tolak 1. So, sekarang kamu ada X square tolak 3X tambah 4 tolak 1. So, ada positif 3. So, saya dapat Fgs dulu, baru saya masukkan Fg2. Dah dapat Fgs, baru saya ganti masuk Fg2. So, saya gantikan X kepada nombor 2. So, saya ada 2 kuasa 2 tolak 3 darab 2 tambah 3. Sekarang kamu dapat satu nilai lah. 4 tambah 3, 7 tolak 6. So, kamu ada jawapannya 1. Okey. Saya lebih galakkan kamu cari dulu Fgs sebab sini sekurang-kurangnya kamu ada markah. Nanti baru kamu carikan nilai dapat 1 markah lagi.
So ini boleh tolong kamu. Ada murid yang dia terus buat G2, nanti baru dia gantikan ke dalam F. So dia tak ada markah untuk FGX lah. Jadi cikgu lebih galakkan kita buat langkah demi langkah. Walaupun jawapan terakhir mungkin salah, tapi langkah tu kita ada markah sikit. Okey, nanti saya buatkan yang kedua tu, GF1. GF1 maksudnya saya akan carikan GFX dulu. Okey, so salin yang depan, G. Dengan syarat X tu tukar kurungan. So saya ada kurungan kuasa 2 tolak 3 kurungan tambah 4. Baru saya salin yang belakang ialah F. So saya ada X tolak 1, X tolak 1. Okey, sekarang melibatkan dua kurungan lagi. Harap kamu masih ingat yang konsep KDK tu. Kuasa darab kuasa. So ambil yang pertama I kuasa 2 kan. So ada X kuasa 2. And then yang tengah-tengah ialah darab. So X darab negatif 1. So negatif X. Darab lagi 2. So negatif 2X. And then yang akhir sekali sebutan kedua kuasa 2 kan. So ada tambah 1. Okey, ini saya guna konsep KDK. Okey, siapa yang tak faham tengok balik yang depan tu. Nanti ini baru saya kembangkan 3 darab X negatif 3X. Negatif 3 darab negatif 1. So ada positif 3 and then tambah 4. Okey, lepas tu saya kumpulkan. Jenis yang sama kita kumpulkan. So X square. Jenis yang sama negatif 2. Negatif 3X. So saya ada negatif 5X. Lepas tu semua nombor tu tambahkan. 1 tambah 3, 4 tambah 4, 8. So inilah jawapannya. Lepas tu baru saya ganti masuk 1. So saya tukarkan X kepada 1. So saya ada 8 tambah 1, 9 tolak 5, jawapannya 4. Okey, so inilah untuk B. Okey, belum B lagi, ini masih A kan. A ada 2 part, so ini 1 part lagi. Baru kita pergi buatkan B. Okey, jadi macam mana nak buatkan B? Dia suruh cari nilai X. Apabila FGX sama dengan 7. Jadi tadi kamu dah ada jawapan untuk FGX kan? Tapi saya dah terpadam ni. Okey. Jadi tadi kamu sudah ada jawapan untuk FGX. Tadi apa jawapan untuk FGX? Kita boleh rujuk FGX ialah X square tolak 3X tambah 3. Betul tak? Ini ialah FGX. Sekarang untuk yang B, kalau dia kata FGX adalah 7. Maksudnya saya akan salin balik yang tadi punya FGX yang kamu dapat di A tadi kan. Salin sahaja. X square tolak 3X tambah 3 sama dengan 7. Jadi dia balik kuadratik. Bila balik kuadratik, kita perlu kumpulkan. Semua pindah ke depan sampai sebelah kanan adalah kosong. So, saya ada X square tolak 3X tambah 3 tolak 7. So, saya ada negatif 4. And then kita buatkan pemfaktoran. Masih ingat yang tekan calculator EQN tu dalam video part pertama saya. Siapa yang tak boleh buat pemfaktoran secara manual, maksudnya dia perlu tekan calculator, tekan EQN. Siapa yang belum tengok video pertama saya, boleh pergi tengok video pertama. Dalam part 1 tu saya ada ajar macam mana nak tekan EQN. Okey, lepas tekan calculator atau lepas pemfaktoran, kamu akan dapat 41 tolak tambah. Okey, lepas faktorkan kamu dapat jawapan. Satu adalah 4, satu lagi ialah negatif 1. Okey, jadi ini ialah contoh ke-9. Dah siap. Okey, lepas tu saya ajar dulu fungsi songsangan. Baru saya patah balik. Bagi kamu fungsi gubahan, cari salah satu fungsi. Sebab dalam tu kamu perlu gunakan fungsi songsangan. So, saya ajar dulu songsangan, baru saya patah balik semula. So, apa tu fungsi songsangan? Sebelum ni kamu belajar fungsi, iaitu saya hubungkan X kepada Y. Dari depan pergi belakang. Dari depan X, I pergi belakang. Sekarang songsangan maksudnya saya terbalik. Daripada Y, I nak cari balik X. Ini panggil songsangan.
Jadi biasanya kita pakai kasut. Macam mana kita pakai kasut? Kita akan pakai stocking dulu kan? Nanti baru saya pakai kasut. Okey, tapi dalam songsangan kita terbalik. Saya akan buka kasut dulu, baru saya buka stocking. Okey, jadi ini panggil songsangan, terbalik kan? Okey, jadi kita belajar macam mana kita nak carikan songsangan. Jadi contoh yang ke-13 sebenarnya dalam gambar raja anak panah ini dia sudah bagi kamu jawapan. Jadi dari sini saya boleh kaitkan. Maksudnya yang X ini ialah objek, Y ini ialah image kalau saya baca fungsi F. Jadi saya boleh kata fungsi F dengan objeknya ialah 2, image-nya ialah 1/4. Atau saya boleh baca fungsi 3, maksudnya objek ialah 3, jawapannya adalah 5. Bila songsangan, saya akan patah balik dari belakang pergi depan. So, bila fungsi songsangan 1/4, dia bagi jawapan dulu. So, kita carikan objeknya. So, jawapannya ialah 2. Sama juga dengan fungsi songsangan 5. Maksudnya saya baca belakang 5. Patah balik. So, jawapannya ialah 3. Senang sahaja kan? Songsangan kita terbalikkannya sahaja. Okey. Dan kamu, kalau saya bagi graf, kamu boleh tentukan adakah dia mempunyai songsangan ataupun tidak dengan garis mengufur. Sebelum ni nak tentukan ada fungsi ke tidak, kamu guna garis mencancang. Betul. Sekarang kita guna garis mengufur. Kalau dia ada songsangan, maksudnya dia garis mengufur tu sentuh satu titik sahaja. Jadi dia ada songsangan. Bila dia sentuh 2 titik, maksudnya ada 2 titik persilangan, maksudnya dia tiada songsangan sebab dia ada 2 objek. Jadi ini yang kita tak nak. Saya tak nak ada 2 objek. Saya nak satu sahaja. Satu objek, satu image. So bila patah balik pun samalah. Okey, so kita tengok yang A, adakah setiap objek ada satu image? Jadi saya nak tentukan dia ada fungsi songsangan atau tidak. So fungsi untuk yang A, okey, objek A ada satu image sahaja 4. So patah balik pun mesti sama kan? So objek B ada satu image sahaja. Objek C pun satu image sahaja. Jadi ini memang dia ada songsangan. Dia memang ada lah. Okey, and then untuk B dan C ini adalah bagi kamu graf. Jadi saya perlu gunakan garis mengufur. So saya buatkan garis mengufur. Oh, satu titik sahaja persilangan, betul tak? Bila satu titik sahaja persilangan, maksudnya dia pun ada songsangan. Okey, tetapi untuk yang C, saya buat garis mengufur. Dia ada 2 titik persilangan. So kalau ada 2 titik persilangan, maksudnya dia tak ada songsangan. Okey, dia dah say? Okey, and then ini saya ambil daripada buku teks 26. Maksudnya dia suruh kamu lakarkan graf. Ini sepatutnya kamu belajar dalam matematik juga. Dalam topiknya persamaan kuadratik kot. Fungsi dan juga persamaan kuadratik. Jadi macam mana nak lakarkan graf? Jadi mula-mula saya semak ini adalah graf X kuasa 2. X kuasa 2 maksudnya smiley kan? Muka senyum. Betul. Negatif 6 ini yang tak ada X, maksudnya yang ini adalah pintasan Y. Betul. So ini adalah pintasan Y. So negatif 6 ini pintasan Y. So pintasan Y maksudnya dia sentuh di paksi Y. Okey, jadi kita boleh cuba lakarkan. So paksi Y-nya ialah negatif 6. So ini ialah paksi Y. Dia sentuh paksi Y pada negatif 6. Ini X. Jadi nanti dia punya graf sepatutnya macam ni. Okey, smiley dengan pintasan Y negatif 6. Sudah siap. Tapi sekarang saya nak domain antara 0 hingga 4. So saya nak tengok yang bahagian positif sahaja. Saya tak nak tengok bahagian yang negatif. Maksudnya yang ini I tak mau. Jadi dia akan tinggal sebelah yang positif sahaja.
So, saya akan tinggal sebelah yang ini sahaja. Lepas tu saya nak X sampai 4. So, X apabila X ialah kosong, Y-nya negatif 6. Ini dah ada. So, sekarang saya nak cari kalau X ialah 4, Y-nya di mana? So, saya perlu gantikan X tu kepada 4. So, saya cari dulu. Kalau X tu ialah 4, apa yang berlaku? So, 4 kuasa 2 tolak 6. So, 4 kuasa 2, 16 tolak 6, saya ada 10. So, apabila X ialah 4, contohnya dekat sini. Jadi, Y-nya adalah 10. Sebab dia nak lakarkan saja kan. So, lakaran ialah inilah. Bila dia X ialah 4, Y-nya ialah 10. Jadi, ini ialah grafnya. Jadi, ini adalah graf untuk fungsi F. Kalau untuk songsangannya, maksudnya saya akan buat pantulan pada garis X sama dengan Y ataupun Y sama dengan X. Maksudnya nanti saya nak buat pantulan. Okey, pantulan pada paksi Y sama dengan X. Ini pun belajar dalam matematik. Maksudnya X1, Y1, X2, Y2. Jadi dia punya garis adalah di sini. Dia akan sengit lah. So bila pantulan yang bawah ini dia akan naik ke atas. Nanti dia akan dapat bentuk macam ni. Okey, jadi yang warna biru ini ialah F songsangan. Maksudnya dia buat pantulan pada paksi Y sama dengan X. Seterusnya baru dia suruh kamu nyatakan domain. Domain maksudnya X macam tadi. Yang domain adalah X. Jadi saya nak tahu X antara nilai berapa hingga nilai berapa. Sebenarnya dia hanya adalah pantulan. Dia punya X dan Y. Macam tadi yang koordinat ini adalah 4, 10. Jadi tadi X ialah 4. Jadi sekarang saya punya Y mestilah saya ambil yang nilai Y-nya. So Y-nya ialah 10. Lepas tu tadi yang depan ini adalah kosong negatif 6. Betul. Lepas pantulan dia punya nilai Y akan jadi nilai X. So saya ambil nilai Y juga. So negatif 6 sampai 10. Ini adalah domainnya bagi F songsangan. Okey. Okey, dan kita tengok yang seterusnya. So, ini adalah graf lah. Saya ambil dari buku teks, dia lukis dengan lebih jelas lah. Tapi sama juga dengan jawapan cikgu kan? Sama juga dengan jawapan saya, betul? Okey, dan kita tengok next. Okey, ini ialah contoh 18 dari buku teks muka surat 26. Sekarang saya boleh bagi kamu satu graf garis lurus. Sekarang dia masih nak kamu lakarkan fungsi songsangan F negatif 1 untuk titik yang sepadannya. Jadi kita akan buat pantulan sahajalah. Buat pantulan pada Y sama dengan X. So saya buatkan satu graf garis. Dia akan macam ni. Ini adalah Y sama dengan X kan. Tadi punya paksi. So, lepas pantulan, dia akan pantulkan ke atas. Jadi, dari sini akan datang ke sini. Okey, tukar warna sekejap. So, dia akan ada di sini. So, nanti dia akan cross lah ke sini. Okey, so, sekarang dia nak apa? Dia nak kamu lukiskan saja kan? Lakarkan graf dengan menunjukkan titik-titik yang sepadan. Jadi, kamu semua terbalikkan lah. Ini ialah 1, 0. So, dia akan jadi 0, 1. Jadi, tadi ialah 3, 6. Sekarang dia akan jadi 6, 3. Itu saja. 3, 6 tukar jadi 6, 3. Dah, siap. Okey, jadi jawapan dalam buku teks pun sama. Jadi, ini ialah songsangannya lah. Okey. And then, macam mana kita nak carikan fungsi songsangan? Okey, ini rujuk buku teks 28. Tadi semua melibatkan graf kan? Sekarang kita nak cari songsangan. So, macam mana I nak cari songsangan? Okey, so untuk yang A, saya nak cari songsangan. Songsangan saya tak tahu kan? So, saya katakan songsangannya ialah Y.
Nanti saya dapat kira Y, maksudnya itu ialah jawapan saya untuk fungsi songsangan. So sekarang saya nak carikan Y. Saya tak boleh nak selesai sebab saya ada fungsi sahaja. So kamu ingat, yang fungsi songsangan, I pindah sebelah dia akan jadi fungsi. Dia memang saling tukar menukar. Tadi kan kata X hubung pergi Y ialah fungsi. So kalau saya kaitkan Y balik ke X, ini ialah songsangan, betul? So F dengan F songsangan adalah saling tukar menukar. Okey, so songsangan pindah sebelah, I dapat fungsi. So kalau Fx, belakang semua X. So kalau Fy, belakang persamaan tu tukar ke Y. So saya salin. Ada 5Y tambah 2. So X masih salin. So tengok X saya salin 2 kali kan. Sekarang I nak cari Y. So saya nak cari Y. Benda lain saya pindahkan. So 2 pindah ke depan, saya ada X tolak 2. Ini ialah 5Y. And then saya bahagikan 5. Bila saya dah dapat Y, maksudnya saya dah dapat cari saya punya fungsi songsangan. Tulis semula fungsi songsangan saya X tolak 2 per 5. Inilah jawapannya. Okey. Lepas saya dah dapat carikan fungsi songsangan, baru saya boleh carikan yang B, cari nilainya. Dengan saya gantikan 7 tu kepada X. So saya ganti 7 dalam persamaan ni. Dengan tukar X tu kepada 7. So saya ada 7 tolak 2 per 5. So 5 per 5 jawapannya 1. Okey. Supaya kamu lebih faham, saya ambil lagi latih diri 1.1, muka surat yang sama. Saya ambil soalan 1C. Saya pilih satu yang ada pecahan lah. So kalau bagi Fx ialah 4 per X tolak 1. Macam mana I nak carikan songsangannya? Langkah depan ini masih sama tau. Langkah depan ini masih sama. So saya ulang sahaja langkah yang sama. Fungsi songsangan saya tak tahu. So saya katakan dia ialah Y. Pindahkan songsangan. So X ialah Fy. Bila Fy, semua fungsinya salin dengan syarat X tukar kepada Y. So macam ni, X masih salin. I nak cari Y kan? I nak cari Y. Dia tak boleh duduk dekat bawah. So kumpulan ini saya akan pindah naik ke atas. Yang bawah ini adalah kamu punya persamaan matematik lah. So saya ada X darab dengan Y tolak 1 sama dengan 4. And then I kembangkan. So ada XY tolak X sama dengan 4. Saya nak Y. X tak nak. So pindah belakang. So XY ialah 4 tambah X. Saya nak Y sahaja. So X tu perlu bahagi. So 4X per X. Inilah jawapan. Jangan lupa tukar balik kepada fungsi songsangan. So F inverse X, jawapannya ialah 4 tambah X per X. Okey, so ini ialah jawapan untuk fungsi songsangan soalan 1C. Okey, dah tahu macam mana cari songsangan, barulah kita boleh carikan fungsi apabila sekarang saya bagi kamu fungsi gubahan. Jadi sekarang baru saya patah balik yang depan muka surat 16 contoh ke 10. Jadi macam mana saya nak cari? Jadi sekarang kamu perlu ingat benda yang nak cari tu dia duduk di mana dulu. Okey, sekarang saya bagi kamu fungsi F. Ialah X tolak 2. And then saya suruh carikan fungsi G. So G sekarang dia di belakang. Kalau di belakang senang sahaja. Sebab yang belakang ialah pengikut kan. Kalau ikut konsep saya, yang belakang ialah pengikut. Yang depan F tu ialah ketua. So untuk yang ketuanya lebih susah. Sekarang I nak cari pengikut. Okey, so senang sahajalah. Sebab biasanya kamu memang gantikan yang belakang pergi depan kan. Okey, so saya salin dulu soalannya. FG ialah 8X tolak 7.
Tengok, bila saya salin, saya biarkan X kan. Saya tak pandang pun X. Saya salin je F, G ialah yang lepas tu saya salin 8X tolak 7. Biasanya saya masukkan G ke dalam F. Tadi saya kata fungsi Fx. Kalau kurungan ialah X, belakang semua X. Sekarang belakangnya G. So saya akan salin fungsi F dengan tukar X tu kepada G. So saya ada G tolak 2. Okey. Kalau Fx, semua X kan. Sekarang Fg, so yang fungsi F tu tukar kepada G lah. And then saya nak cari G kan. Belakang tu masih salin. I nak cari G sahaja. So 2 tu I pindah ke sebelah. So saya ada 8X tolak 7 tambah 2. Saya dah ada jawapan lah untuk fungsi Gx. 8X tolak 5. Inilah jawapannya Gx. Okey, ini ialah cari pengikutnya, memang senang. Kalau sekarang yang B, saya suruh cari G. Tengok G dah duduk depan. Nampak dua ini berlainan kan? G kalau duduk depan, ingat dia ketua, dia lebih susah. Jadi dia perlu satu langkah tambahan. Iaitu saya akan carikan songsangan untuk F. Saya perlukan songsangan, saya perlu satu langkah. So songsangannya guna cara tadi, macam mana nak cari songsangan. So ini adalah X tambah 2. Okey, macam mana saya nak tahu saya jawapan ialah tambah 2 tanpa cara kira-kira. Tadi cikgu kan kata songsangan ialah terbalik kan. Kalau tadi saya pakai stocking baru pakai kasut. Sekarang mesti I buka kasut baru saya buka stocking. So X ini ialah ketua saya. Okey, so saya biarkan X lah. Ini ialah tuan saya. So kalau songsangannya sekarang dia ialah tolak 2. Jadi bila terbalik, dia akan jadi tambah 2. Okey, so saya senang sahaja saya dapat songsangan. Kalau tak boleh, kamu kira lah macam tadi. F negatif 1X, saya tak tahu. Katakan dia ialah Y. So X salin dengan Fy. So saya salin fungsi F dengan tukarkannya kepada Y. And then saya nak cari Y. So saya dapat X tambah 2. Jawapannya tetap sama. Okey. So kalau saya nak cari ketua, saya mesti carikan fungsi songsangan dulu. Nanti baru saya ganti masuk. So saya nak cari G daripada Gfx. Maksudnya saya nak hapuskan F tu. Betul tak? Saya nak hapuskan. So ada F dengan F songsangan, dia akan hapuskan. Sebab tadi kata X pergi Y adalah F. Patah balik ialah F songsangan. So apabila cikgu buat daripada X pergi Y, ini ialah F. Betul, yang F ini. Sekarang I patah balik. Maksudnya saya akan balik ke tempat asal. So F dengan F songsangan maksudnya dia potong antara sama lain. So saya dapat G lah, sebab saya nak cari Gx. Faham? Bila dah faham, baru saya salin yang depan ni. Depan ialah Gf. Jadi sengaja saya punya songsangan saya tulis kecil-kecil lah kat bawah. So saya salin dulu Gfx dengan syarat X tu tukar kepada kurungan. So I ada kurungan square tambah 3 kurungan tolak 5. Nanti saya masukkan fungsi songsangan saya. F inverse. F inverse tadi ialah X tambah 2. So I masukkan X tambah 2, X tambah 2. Okey, so saya kembangkan. Okey, ini kuasa 2. So saya guna K dk. So saya ada X kuasa 2 tambah X darab 2, darab lagi 2. So saya ada 4X. X kuasa 2 saya ada 4. Tambah yang 3 ini kembangkan. So saya ada 3X tambah 6 tolak 5. Okey, jenis yang sama kita kumpulkan. So ada X square, X dengan X. So saya ada 7X. 4, 6, 10 tolak 5, I dapat 5. Jadi ini jawapan saya untuk cari Gx. So kamu ingat B, saya perlu 2 langkah. Saya perlu cari dulu songsangan. Baru I ganti masuk ke dalam gubahan yang ada.
kepada gubahan yang ada. Okey, ini yang keliru sikit kan? Jadi saya jadikan dia dalam bahagian yang paling hujung dalam topik fungsi. Okey, tak apa. Saya ada dua contoh lagi. Okey, ini saya ambil bukan daripada buku teksnya sebab saya tengok latih diri 1.6 tu sikit sahaja. So, saya ambil contoh lain. Okey, so yang pertama dia suruh cari fungsi G. Jadi saya perlu semak benda yang nak cari tu duduk di mana. Okey, I nak cari G. Okey, dia nak duduk di belakang. Betul tak? Duduk di belakang. So, bila duduk di belakang kan senang. Dia pengikut kan? So, saya salin dulu fungsi FG. X tu biarkan. So, saya salin 3X tolak 19. So, kalau FG, saya ambil fungsi F, tukarkannya kepada G. So, ada 3G tambah 2. Belakang tu I salin. Sekarang I nak cari G. So 2 tu tak mau, pindah sebelah. So ada 3X tolak 19 tolak 2. So tolak 21. Nanti baru saya bahagikan 3. Okey, saya tak nak skip langkah lah, takut kamu keliru kan. So semua saya bahagi 3. 7. So jawapan saya X tolak 7. Ini adalah GX saya. Nak tulis G sahaja boleh atau nak tulis semula GX ialah X tolak 7 pun boleh. Tengok kamu suka yang mana lah. Okey. One more. Cari FX. Sebenarnya soalannya sama lah, hanya saya patah balik. Sekarang I nak cari FX. F yang depan. Oh, cikgu dia nak cari yang depan. Jadi dia lebih susah. Dia perlu satu langkah lagi, iaitu cari songsangan untuk G. I nak songsangan. Tadi kata tambah 7. So, sekarang patah balik. Dia ialah tambah 7. Dah siap songsangan saya. Okey, and then I nak cari F. Maksudnya F, G, masukkan G songsangan. Betul. Salin dulu gubahan. Dengan syarat X tukar kurungan. Tolak 19. Masukkan yang G songsangan jawapan tadi. So, ada X tambah 7. Tengok saya dapat jawapan tak? So, kembangkan. So, ada 3X tambah 3 darab 7, 21. Tolak 19. So, saya dapat 3X tambah 2. Samalah dengan soalan tadi. Okey, boleh. So, kedudukan tu penting tau. Okey, one more. Ini, cari fungsi F. Semak, saya nak cari F. Oh, cikgu, depan. I perlu satu langkah tambahan, iaitu gubahan untuk G. So, cari gubahannya. Oh, cikgu, dia tambah 6. Gubahan terbalik. So, X tolak 6. Okey, baru saya ganti masuk. I nak cari F. Maksudnya FG, masukkan G songsangan. So, saya salin dulu fungsi FG. Dengan syarat X tukar kurungan. Tambah 16. Masukkan songsangan. X tolak 6. Kembangkan. 2X tolak 12 tambah 16. Kumpulkan nombor. So, 16 tolak 12, I dapat 4. So, ini jawapannya. 2X tambah 4. Okey. Akhir sekali. Cari fungsi GX. Kalau saya bagi ini. Okey, GX. I nak cari ini. Cikgu, dia nak cari yang belakang. Pengikut. So, pengikut. Senang sahaja. Okey, salin dulu fungsi gubahan. FG. Ialah 2X tambah 16 salin. And then, I nak G. So, salin fungsi F. Dengan tukarkan X tu kepada G. Okey, I nak cari G. So, 4 tak nak. Pindah belakang. 2X tambah 16 tolak 4. So, saya ada 12. Nanti baru saya bahagikan 2. Semua bahagikan 2. So, saya ada X
tambah 6. So, inilah jawapan. Sama dengan tadi kan, X tambah 6. Okey, dah. Betul. Inilah jawapan GX saya. Nak tulis macam ini boleh. Atau nak tulis semula GX ialah X tambah 6 pun boleh. Okey, dapat faham? Jadi, cikgu dah habis dah topik fungsi dan juga fungsi gubahan. So, video ini kamu dah belajar macam mana I nak cari fungsi gubahan. Macam mana I nak cari fungsi songsangan. Lepas tu, kalau bagi fungsi gubahan dan salah satu fungsi, macam mana cari lagi fungsi yang satu lagi. Okey, harap video ini dapat membantu kamu. Ini sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye-bye.